الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Hormati Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayat Allah SWT beri kita kesempatan untuk hadir lagi pada pagi ini insya-Allah ke rumah Allah ini, dan diberi lagi umur pada kita buat sementara ini untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, melakukan ibadat, persediaan bekalan kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah sama-samalah kita memperbaharui niat kita, tajdid niat kita ketika kita berada dalam masjid ini dan dalam kehidupan kita, kerana kita bila-bila masa saja akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ketetapan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri itu pasti akan merasai kematian. Dalam keadaan kita ni makin lama makin melalui perubahan, makin hari makin berumur, umur kita makin kurang. Sedar tak sedar umur kita sehari demi sehari umur kita makin berkurang. Jadi itulah sifat makhluk, baharu, fana, binasa. Kerana yang lepas, yang sudah lepas itu binasa, tidak boleh berulang lagi. Tinggal sejarah. Adapun kita sentiasa berubah. Kejap lagi kita makin tua. Seminit lagi makin berubah. Itu makhluk. Allah dah. Itu makhluk. Allah, adapun Allah sifatnya huwal awwal wal akhir. Allah lah awal, Allah lah yang akhir. Huwaz zahiru wal batinu. Allah lah yang zahir dan Allah yang batin. Allah tidak terikat di dalam masa. Allah tidak dulu kemudian. Kerana dulu kemudian itu Allah yang buat. Adapun Allah sempurna sahaja. Dialah awal, dia yang akhir. Dialah qidam, dialah baqa. Kan? Dan dialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia tak seumpama dengan makhluk ataupun yang baharu ini. Dan dialah qiyamuhu ta'ala binafsih, dia berdiri dengan sendiri. Dirinya tidak memerlukan tempat berdiri. Dirinya tidak perlu kepada yang menjadikan.
kan. Dan dirinya esa, Allah SWT esa. Tidak ada yang ada sesuatu yang ada serupa dengan zatnya, dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang boleh menandinginya. Dan makhluk semua berharap padanya. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Tuhan yang satu. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan sebab, Allah bukan musabab. Tidak ada satu berlaku dengan kebetulan, tak ada. Semuanya atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Covid yang berlaku pada kita, bencana alam. Bukan bencana alam, balik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut bencana alam, fenomena alam. Mana boleh? Dia tak boleh gerak sendiri alam ni. Melainkan semua sekali adalah af'al Allah. Kan? Kerja Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Adapun kita lemah lah. Kita makin hari makin lama berubah. Seminit lagi berubah. Kalau tengok depan, ke depan makin berubah. Kalau tengok ke belakang makin binasa. Makin lama. Kan? Dalilnya seminit lepas boleh tahu lah hidup. Seminit yang kita lepas, ataupun sesaat yang dah lepas. Setiap gerak jarum jam itu boleh tak berulang balik masa tu? Tak boleh. Itulah fana binasa kan. Adapun yang lepas ni, yang sesaat lagi berubah, kita berubah. Tetapi sesaat bukan milik kita. Kan? Ada orang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi. Agak ada orang boleh jamin boleh hidup walaupun sesaat lagi. Tak boleh. Tak ada orang boleh jamin. Kan? Jadi yang ada pada kita sekarang saat ni. Sebab tu Allah bersumpah demi masa, wal asri, demi masa. Kan? Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Saat ni. Sebab tu saat ni kita betulkan niat kita. Kerana bila-bila masa saja kita akan dijemput oleh Allah. Jadi sempadan kita tak jauh tuan-tuan. Walaupun kita rasa jauh lagi alam barzakh, kita rasa jauh. Dan ramai di kalangan saudara mara kita yang telah meninggalkan kita. Ada yang pergi semalam, ada yang pergi kemarin, ada yang pergi minggu lepas. Dan orang yang meninggal tu, orang yang pergi berpindah ke alam barzakh tu, dia pun tak sangka dia akan berpindah semalam. Dia pun tak sangka. Dan dia dah ada perancangan untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dia ada plan dah. Kalau ASB tu dia ada plan dah. Dan dia tak sempat nak transfer duit tu ke mata wang akhirat. Itu malang sekali lah. Dan duit yang disimpan tu menjadi menjadi peninggalan, menjadi harta yang diguna, yang tak memberi manfaat kepada dia, beri manfaat kepada anak waris dia kan. Lepas tu sementara sekarang ni transfer. Nak transfer macam mana? Akhirat mana ada bank, tukar duit lah kepada akhirat. Yang ajar simpan duit banyak-banyak ni kapitalis saja. Ajar. Kan? Simpan untuk apa? Saya simpan duit untuk hari tua. Simpan duit untuk hari tua. Macam dia muda lagi. Dia rasa dia muda sama. Itulah kita. Kita rasa kita menungkat langit. Kita tak faham kita ni baharu dan fana. Sentiasa baharu. Tanpa kita sedar, kita ada kesudahan, ada due date, iaitu kematian. Umur kita makin singkat. Kita tak sedar. Sebab tu sempadan kita tak jauh, hanya satu helaan nafas saja. Sempadan kita dengan alam barzakh satu nafas je, bukan jauh sangat. Kan? Jadi yang memutuskan kehidupan kita atas dunia ni adalah satu helaan nafas saja.
Ketika roh berada di ghargharah tengkorokan kita tu, maka ketika tu taubat tidak lagi diterima. Tapi maknanya bila mati maka nafas kita terputus. Allah memutuskan pinjaman oksigen pada kita, maka mati kita. Kita dah berada di sempadan, dah berada di barzakh. Sebab tu ulama-ulama yang arif billah, mereka itu setiap minit, setiap saat mereka zikir. Setiap turun naik nafas tu dia ada zikir dia. Zikir dia. Dia gunakan setiap ibadat, setiap kehidupan dia menjadi ibadat. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Balik ni makan pagi. Niat kerana Allah. Maknanya aku niat makan ni untuk menguatkan tenaga untuk beribadat, makan jadi ibadat. Balik ni bungkus nasi lemak. Bungkus niat untuk bagi makan, sedekah dah kita. Sedekah kepada ahli keluarga kita. Kan? Zikir, kita zikir itu sedekah juga. Tak semesti kita ada duit kita sedekah. Zikir tu kita sedekah. Maknanya sedekah ni ada sedekah untuk badan kita, roh. Dipanggil sedekah roh. Kita sedekah roh kita dengan zikir. Kita sedekah zahir kita dengan maknanya infak, dengan duit, mata wang, dengan makanan dan sebagainya kan. Adapun sedekah batin, zikir. Jadi batin ni memerlukan makanan, roh ni dia memerlukan makanan. Zahir pun perlu makan. Pagi-pagi sibuk cari roti canai, kan. Lepas ni roti canai lah kot. Nampak buka kedai tadi. Ya, maknanya makanan jasmani, tapi makanan rohani lapar kita. Kena beri makan rohani kita dengan zikir supaya roh kita hidup. Roh kita memang hidup, tapi roh kita apabila tidak diberi makanan, maka roh akan mati. Maka yang menguasai badan kita adalah nafsu kita. Nafsu menguasai badan. Kuliah lepas saya ada cerita, nafsu dikenderai oleh, ditunggangi oleh syaitan. Nafsu kita tak masuk tajuk lagi tuan. Maknanya kita berada dalam, sebelum nak masuk Ramadan, macam mana kita nak kawal nafsu kita. Sebab tu para sahabat dia awal-awal dia buat persediaan 3 bulan awal gembira ya. Kita tanyalah iman masing-masing, adakah kita gembira bila Ramadan datang? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Ada orang dia pura-pura gembira, dia pasal apa gembira? Boleh pergi pasar Ramadan, bazar Ramadan. Ada orang gembira, tetapi dia berpura-pura gembira. ada juga. Jadi tanya, tepuk dada tanya iman kita. Bagaimana nafsu kita? Sebab tu sahabat awal, Nabi dan sahabat awal. Sebab tu sebut kita doa sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya daripada Rajab dia dah starting dah. Memperbetulkan niat dia, jasmani dia, rohaniah dia sebelum dia masuk ke madrasah Ramadan. Dah bersedia awal. Rajab dah bersedia, dah standby. Kita dah Ramadan baru nak pecut. Kadang-kadang bila baru nak pecut, kadang-kadang dia laju awal, dia pancit tengah. Kadang-kadang dia laju 10 akhir tak 10 terakhir tu dia pandai pancit. Sibuk dengan kuih raya, sibuk dengan lemang, sibuk dengan apa kan. Jadi kita nak gunakan 10 akhir Ramadan 30 hari tu, kita nak gunakan sebaik mungkin kerana fadilatnya banyak. Tambah pula dalam bulan Ramadan ni ada satu malam. Bulan Ramadan kita buat ibadat sunat dia umpamakan seperti ibadat wajib kan. Ibadat wajib digandakan, berganda fadilatnya kita lakukan dalam bulan Ramadan. Begitu. Kita sampai pada tajuk ni, betul cikgu? Tak ingat. Sepatutnya minggu lepas kita apa tu? Ilmu tu.
ilmu. Okey, kita jadi insya-Allah kita masuk pada tajuk kita, iaitu sifat yang seterusnya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Ilmu. Salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ilmu. Apa makna ilmu? Maknanya maha mengetahui dengan nyata dan terang. Allah mengetahui dengan nyata dan terang. Nyata maknanya tembus, inkishaf, semua sekali Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta dalam hati kita. Innahu alimun bidzatis sudur, dalam hati kita Allah Taala mengetahui semua gerak hati kita, semua sekali. Maknanya Allah mengetahui apa? Semua yang dicipta, yang ada dipanggil maujudat, yang apa yang Allah buat semua Allah tahu. Kan? Semua Allah tahu. Maujud, alam maujud. Dia maujud ni ada yang wajib, ada yang harus, ataupun dia panggil mungkin. Apa yang wajib zat Allah dan sifatnya lah. Allah yang mengetahui tentang diri dia sendiri. Allah yang mengetahui tentang diri dia. Kita ni tahu sekadar yang Nabi beritahu. Kita mengenal Allah SWT sekadar yang Nabi beritahu. Kerana Nabi yang paling kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia. Kita ni diberitahu sekadar yang kenal, maknanya sekadar yang Nabi beritahu. Dan sekadar akal kita, sekadar yang akal kita. Dan ulama buat mudah lagi nak mengenal akan Allah, sekurang-kurang kita mengetahui 20 sifat Allah. Kita nak kenal Allah, kita tahu 20. Itu ulama susun siap-siap. Daripada ayat Al-Quran yang panjang-panjang. Dalam Quran antara ayat dia wahwal alimul hakim. Kan? Dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita kalau nak kenal Allah, kena buka tafsir Quran. Siapa yang tamat kitab Al-Quran? Siapa yang tamat tafsir Quran? Mana kalau nak kenal, kena tamat tafsir Quran. Letih lah tuan-tuan. Jadi cara macam mana ulama susun 20 sifat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhan. Kena baca Quran baru kenal. Mungkinlah sekarang mudah dah. Cuma dulu nak tafsirkan Quran, ulama-ulama tafsirkan dengan kaedah bahasa Arab kan. Jadi ulama-ulama mudahkan. Daripada wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka satu perkataan saja, baqa. Qidam huwal awwal wal akhir. Allah lah yang awal, Allah yang akhir. Jadi ulama sebut perkataan qidam, sedia kala. Wujud Allah itu sedia kala. Jadi Allah mengetahui tentang hakikat diri dia. Adapun sifat Allah bukan sekadar 20 sahaja. Maknanya sifat Allah bukan 20 sahaja. Sekurang-kurang yang wajib kita tahu adalah 20. Dan kita pun tak pernah cakap 20. Ada orang kata orang ni belajar 20 je sifat Allah. Kita tak pernah menghadkan 20. Sekadar untuk mengetahui, sekadar untuk fardu ain mengenai Allah 20. Yang ni Allah mengetahui tentang yang maujud. Apa yang maujud, yang ada lah. Dua perkara je yang ada. Yang pertama Allah, yang kedua alam. Yang ada ni, yang pertama Allah, yang kedua alam. Makhluk. Apa alam? Semua alam. Asalnya alam ni, asalnya pada tiada, tak ada. Tak ada satu pun. Yang ada hanyalah zat Allah. Zat Allah. Termasuk bumi, langit, bukit buka, gunung ganak, syurga, neraka, qalam, arash. Masa ni pun, mati pun makhluk. Mati pun makhluk, masa pun makhluk. Cuma benda ni tak nampak. Akhirat esok Allah tunjuk mati ni. Mati ni makhluk. Bila ada kehidupan, maka ada kematian. Jadi hidup tu makhluk,
mati pun makhluk. Hidup pun makhluk, mati pun makhluk. Walaupun tidak berjisim. Kita nampak bila makhluk hidup barulah hidup baru dipanggil hidup. Bila makhluk mati barulah dipanggil mati. Tapi mati itu sendiri apa? Mati itu sendiri adalah makhluk Allah. Bila manusia berada dalam syurga dan neraka, ada manusia berada dalam syurga, ada manusia yang berada dalam neraka. Orang ahli syurga mengatakan bahawa alangkah rugi kami merasakan nikmat syurga sementara dan kami akan mati. Kemudian ahli neraka kata alangkah ruginya kami diazab, beruntungnya kami kerana kami diazab sementara, akhir sekali kami akan mati. Kata ahli neraka. Maka Allah SWT mematikan mati. Kalau kita kata yang bertugas untuk mematikan itu malaikat Israel. Tapi mati sendiri, perkataan mati itu sendiri, sifat mati itu dimatikan oleh Allah bila di akhirat. Jadi orang ahli syurga kata syukurlah, maknanya gembiralah kami. Kenapa? Kami ni kekal selama-lama dalam syurga. Ahli neraka kata celakalah kami kerana kami akan kekal selama-lama dalam neraka. Orang kafir lah, kecuali mukmin asi, akhir sekali akan dikeluarkan. Maknanya bila dah keluar semua orang mukmin asi tadi daripada neraka, akhir sekali terbagi dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian masuk syurga dan sebahagian masuk neraka. Tak ada lagi orang Islam di dalam neraka. Walaupun yang ada iman walaupun sebesar zarah. Maka ketika itu Allah mematikan mati. Allah perintah malaikat. Mati ini dijadikan seperti seekor kibas. Itu antara makhluk Allah. Dan diperintah malaikat menyembelih mati itu di antara syurga dan neraka. Simbolik kata lepas ni tak ada mati dah. Akhirat mana tak ada kematian dah. Kan? Jadi mati pun makhluk. Itu semua makhluk. Masa ni pun makhluk. Sebab tu Allah bersumpah demi masa. Wal asri. Masa. Akhirat esok Allah tanya tentang masa. Dan masa tu ada rupa dia. Ibadat pun ada rupa dia. Ibadat pun makhluk. Dalam kubur nanti kita akan ditemani oleh ibadat kita yang berupa seperti makhluk. Ulama sebut seperti manusia. Makna sama ada baik ataupun buruk. Kalau amalan buruk, maka manusia tu hodoh. Sifat ibadat tu hodoh. Kalau baik, maka sifat ibadat tu akan jadi baik. Yang akan teman kita sampai kiamat. Jadi peneman kita. Ibadat mana kerja buat kita di atas muka bumi. Itu semua makhluk Allah. Jadi nak cerita bila sebut alam ni semua makhluk. Alam. Yang ada dua saja, Allah dan alam. Kalau alam tak ada, yang ada Allah saja. Esok alam semua hancur, yang ada Allah saja. Kan? Jadi Allah ni dia tahu tentang diri dia sendiri. Kita tak tahu hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Termasuk dalam syurga nanti kita boleh melihat Allah dan Nabi Muhammad pun boleh melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi melihat Allah. Jangan kita kata Nabi melihat Allah ni macam mana Allah menyerupa dengan makhluk. Allah serupa macam makhluk, tak boleh. Lak batak mana cacat akidah kita. Bagaimana? Mana Allah membuka hijab. Gitu. Allah membuka hijab Rasulullah SAW, maka Rasulullah boleh melihat Allah. Rasulullah boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Samalah kita di dalam syurga nanti, kita boleh melihat Allah, nikmat yang paling besar. Tetapi ilmu ataupun pengetahuan hijab yang ada pada kita tu, dia buka hijab itu kita di dalam syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ni tak nampak. Kita tak tahu. Kan? Itu beza ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita diberi tahu sekadar yang Allah berikan. Adapun ilmu Allah Maha mengetahui.
Dengan akal kita tak capai tentang Allah Subhanahu taala. Sebab tu ilmu kita hanya pada khalqillah. Penciptaan Allah, makhluk yang Allah Taala ciptakan. Sebab tu Allah beritahu, Nabi beritahu, tafakkaru fi khalqillah. Sabda Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkur kamu pada makhluk Allah, apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu tafakkur pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tu pada akal lah, sokong kepada akal. Maknanya pengetahuan kita. Mana kita fikir tentang penciptaan makhluk ni tanda kewujudan Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh lihat dengan mata panca indera kita. Hanya boleh dilihat dengan akal saja. Boleh fikir dengan akal pada penciptaan makhluk. Kan? Tetapi boleh dilihat atas dunia ni, lihat dengan mata hati saja. Mata hati. Ainul basirah dipanggil. Mata hati. Melihat kebesaran Allah, berasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu akal kita tak tercapai, maka ulama menyusun sekadar kita mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu wujud. Itu kita bincang sifat wujud. Ada Allah, panggil itu je lah. Tak boleh tanya macam mana ada tu, macam mana zat Allah, tak boleh. Maka kita sebut ada saja. Kan? Ada saja. Cuma ulama kata boleh bincang tentang macam mana ada Allah, baru boleh. Bagaimana ada Allah ni, barulah timbul 5 cerita. Macam mana Allah ada? Adanya qidam, dia ada permulaan. Adanya baqa, kekal. Adanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala pada sekalian yang baru. Adanya macam mana? Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri. Ada macam mana? Wahdaniyah, esa. Itu ilmu kita. Adapun ilmu Allah, Allah tahu tentang diri dia. Kita kalau belajar tafsir pula, tahu pula tentang sifat Allah 99. Lepas kita belajar sifat 20 ni, belajar pula 99 nama Allah. Dah jadi 119. Banyak kan? Tak cukup 119, ada lagi dalam Quran, buku tafsir Quran. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan adakah ada yang hanya dalam sebut dalam Quran saja? Tak, yang tahu hakikat sebenar tentang diri dia Allah lah. Allah yang mengetahui. Begitu kan? Dan kemudiannya Allah mengetahui mungkin wujud. Apa mungkin wujud? Alam makhluk ni. Itu dia panggil mungkin. Mungkin itu bahasa Arab, mim kaf nun. Bahasa Melayu mungkin, mungkin. Jadi alam ni panggil mungkin ada, mungkin wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kan? Yang kita kata alam ni ada, mesti tak boleh. Allah tak wajib jadikan alam ni. Jadi alam ni ada dengan sebab kudrat dan iradat Allah, kuasa dan kehendak Allah. Bukan Allah terpaksa buat alam. Kalau kita kata Allah terpaksa buat alam, lemahlah Allah. Sebab tu disebut mungkin, ataupun dipanggil harus, ataupun jaiz. Kadang-kadang kita pening dengan istilah tu ya. Jadi saya nak memudahkan mengikut istilah yang biasa-biasa kita kan. Mungkin wujud, yang belum wujud muafakat ilmu dengan maklum, ataupun perkara yang tiada, makdum. Yang ini mustahil wujud, tentang ketiadaan. Maknanya tentang ketiadaan. Umpamanya tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah tahu. Allah tahu akan ketiadaan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya satu sifat yang tetap qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah yang mengetahui segalanya, sama ada perkara itu tersembunyi ataupun terang. Apa maksud qadim lagi azali? Maksudnya Allah tahu sifat ilmu ni. Bila sebut sifat tu qadim lah. Bila sebut qidam itu kan, makna wujud Allah, zat Allah itu wujud. Wujud Allah itu qidam, tiada permulaan. Maksudnya wujud zat Allah tu tiada permulaan. Sifat Allah pun tiada permulaan. Pasal apa? Sifat tu berdiri pada zat. Sifat tu duduk pada zat Allah. Macam kita ni baharu kan. Kita ni asalnya tiada. Kemudian kita pun
baru ilmu kita ni baru belajar, baru sekolah, baru kita ada ilmu. Masa kecil tak ada ilmu. Dah dapat CJ bawa panggil cikgu. Ke tak dapat CJ orang panggil cikgu lah. Keluar pada perut orang panggil cikgu. Orang tak panggil cikgu. Kan? Maknanya bila dapat CJ, anak murid pun, cikgu pun, dia pun tak tahu 10 orang anak murid tu siapa yang jadi cikgu. Ada yang jadi doktor. Doktor pun ada yang doktor diiktiraf, ada yang doktor yang tidak diiktiraf. Doktor sendiri. Kan? Jadi cikgu pun tak tahu apa anak murid dia jadi. Adapun Allah SWT ilmunya sedia kali. Azali. Kan? Dan tetap ilmu Allah Ta'ala tahu. Sebab tu sebelum Allah ciptakan alam, Allah menulis, memerintahkan qalam menulis di Lauh Mahfuz selama 50 tahun, 50,000 tahun menulis di Lauh Mahfuz. Qalam tu menulis. Dalam peristiwa Isra Mi'raj pun nak Allah Ta'ala, malaikat Jibril menunjuk kepada Nabi SAW qalam menulis suratan takdir di Lauh Mahfuz. Jadi suratan tu dah tetap dah. Itu kalau dalam ilmu akidah dia panggil takdir yang tetap, takdir yang tidak tetap. Mu'allaq dan mubram. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Contoh macam mana? Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir berubah dan tidak berubah. Contohnya, orang tu umur 60 tahun. Orang tu umur 60 tahun dan Nabi SAW menyebut, dan ada dalam hadis Nabi SAW, iaitu orang yang contohnya orang yang menghubung silaturahim. Orang yang menghubung silaturahim, orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, orang yang sedekah, maka Allah panjangkan umur dia. Antara kelebihan sedekah, Allah panjangkan umur. Jadi dengan sebab amal dia tu, daripada 60 meningkat umur dia tu ke 80. Maksudnya dia ada reserve 20 tahun. Dia ada reserve 20 tahun. Jadi adakah 20 tahun tu Allah ni berubah keputusan dia? Jadi ilmu dia terberubah. Kan? Bahasa orang sekarang dia panggil flip flop. Adakah Allah berubah flip flop? Flip flop ni orang politik. Allah tak berubah gitu. Allah ni gitu je lah. Kan? Jadi adakah berubah? 60 sampai 80 berubah. Itu dia panggil takdir yang berubah. Dengan sebab amal. Tetapi sebenarnya dalam ilmu Allah yang berdiri pada zatnya itu, dia dah tahu orang tu mati 80. Tetap. Boleh nampak? Boleh beza. Mana itu dia panggil ilmu Allah yang azali. Mana dah tetap dah. Walaupun Nabi kata tak ada perkara yang kita boleh doa berubah. Contohnya doa Allah Ta'ala perintahkan, ud'uni astajib lakum. Doa padamu, aku akan perkenankan. Jadi dengan sebab doa tu boleh jadi rezeki kita bertambah. Dengan sebab doa tu boleh jadi maknanya kita dapat natijah yang baik lah. Allah tentukan natijah baik. Itu dia panggil maknanya walaupun nampak berubah, asal daripada susah, kemudian kita berubah jadi senang. Contohnya daripada susah jadi kaya. Tetapi adakah berubah tak? Dalam ilmu Allah tetaplah qada dan qadar Allah SWT pada sekian tahun. Contohnya dia sifulan kaya, dia tetap ada kaya. Asalnya tahun sebelum itu dia susah. Adakah Allah berubah keputusan? Ada. Jadi kaya pada tahun itu semua dalam ilmu Allah. Itu dia panggil qada dan qadar. Qada dan qadar ni sekurang-kurang fardu ain orang awam kena tahulah apa maksud qada, qadar. Qada ni maksudnya ketentuan Allah sejak Allah dah tentu dah. Kemudian qadar ni nyata pada makhluk. Contohnya Allah tentukan Muhammad tu kaya. Dah dalam ilmu Allah. Kemudian sampai masa tahun sekian-sekian Muhammad tu jadi kaya. Maka itu dia panggil qadar. Nampak? Qada dan qadar. Tapi kalau belajar ilmu tauhid dia lagi beralih lagi, dia ada takluk. Itu pening tu. Fardu kifayah tu. Belajar takluk. Soluhi qadir lah, tanjizil hadir. Kalau cerita tu tentu yang pening. Itu dia panggil apa ni?
Jadi Allah ni mengetahui perkara yang maujud dan perkara yang ma'dum, yang tiada. Yang tiada Allah tahu, yang apa yang Allah Taala adakan Allah tahu. Jangan kata Allah apa ni tak tahu. Kan boleh jadi kita lemah iman. Bila kita berada di hadapan orang ramai, kita buat ketaatan. Bila kita duduk belakang orang ramai, kita buat maksiat contohnya. Kita menyangka Allah tak tahu. Kita sangka Allah tak tahu. Itu sebenarnya lemah iman kita. Iman kita lemah. Iman kita maksudnya kita tak rasa, kita tidak rasa akidah keimanan kita bahawa Allah melihat, Allah mengetahui. Walaupun kita rasa pada akal, tetapi kita iman kita tu, kita tak upgrade iman kita tu daripada imanul ilmu. Kita tahu Allah mengetahui, kita tahu Allah Maha melihat, tetapi kita tak upgrade iman kita kepada imanul a'yan. Ulama kata imanul a'yan. Apa imanul a'yan? Iman dengan mata hati. Dia panggil ainul basirah, mata hati. Pasal apa mata hati? Kagaan. Apa istilah kagaan? Kalau kebun tu semua tak berenteh bagi. Kebun yang kena berenteh. Kena merenteh dah, merenteh baru lepas lalu. Tahu merenteh? Boleh lah. Mana kena tebas kebun barulah tak semak. Jadi hati pun sama juga, kena tebas baru tak semak. Baru boleh lalu. Kan? Jadi sebab apa? Hati tu tak rasa a'yan tu tadi. Pasal apa? Pasal iman duduk di akal je. Hati semak. Hati ni lah yang sebelum Ramadan ni kita kena berubat ni, kita kena cuci, kalau kebun kena tebas supaya kita menghadapi Ramadan dengan kita dapat kebaikan. Awalum rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Baru dapat itqum minan nar, mana kelepasan daripada azab api neraka. Kan? Jadi pasal apa? Sahabat dia dah prepare awal dah, 2 bulan awal. Saya suka kaitkan dia pasal kebanyakan kuliah dia kata, ustaz kalau boleh cerita tentang apa ni, persediaan Ramadan. Tapi tak nak tinggal tajuk kita ni, kan? Jadi kita tak sedia awal. Maknanya penyucian hati. Maknanya iman maknanya iman a'yan yang panggil mata hati. Bila iman a'yan dengan mata hati, maka timbullah takwa, timbullah takut pada Allah. Pasal apa kita kenal? Walaupun kita tahu pada akal tadi Allah melihat, tetapi bila ditransfer, di-upgrade iman kita tu kepada iman a'yan, kita akan rasa Allah melihat. Barulah timbul takwa. Barulah dapat natijah puasa, la'allakum tattaqun. Kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu dipanggil matlamat objektif puasa. Puasa bukan saja menahan diri daripada lapar dan dahaga. Puasa termasuk juga menjaga anggota zahir daripada maksiat. Puasa apa? Puasa mata. Kerana matanya ada maksiat mata. Tangan pun ada maksiat tangan. Mata ada zina mata. Tangan pun ada zina tangan. Kaki pun ada zina kaki. Jangan kita kata zina ni khuruj, masuk kerih masuk sarung baru dipanggil zina. Mata pun dia ada mukaddimah zina. Tangan pun ada mukaddimah zina. Kaki pun ada mukaddimah zina. Perut pun ada mukaddimah zina. Dia akan bawa kepada zina. Sebab tu Allah perintah la taqrabuz zina. Awal-awal jangan pandang perkara yang maksiat. Boleh mendatangkan zina. Bukan mudah orang nak zina kan. Orang zina ni kena, kalau perempuan tu kena ngorak dulu, kena kenalan dulu. Lepas tu tak padan dengan kenalan, kena buat buat appointment dulu. Mula-mula appointment siang. Jadi siang tak boleh, tak clear lah siang. Lepas tu kita jumpa malam. Malam. Malam okey sikit, betul malam tak clear lah. Tak apa. Hujung minggu ni mak dengan ayah tak ada kat rumah. Dia datang ke rumah. Kan mukadimah tu kan jauh kan nak jadi
perbuatan zina tu. Tapi muqaddimah zina tu yang bahaya. Sebab tu perintah Allah, la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Kan? Jadi puncanya pada tadilah, pada 7 anggota. Itu kena belajar tasawuf pula. Mengenal 7 anggota dipanggil maksiat yang zahir. Maksiat zahir berpunca pada, maknanya pada 7 anggota. Kemaluan, lidah, telinga, lidah, kemaluan, perut. Itu maknanya punca rosaknya hati. Hati itu tempat tadi, ainul basirah, mata hati tadi. Apa ni? Imanul a'yan tadi. Daripada imanul ilmu kepada imanul a'yan. Sebab tu orang imanul ilmu, dia ada ilmu tetapi dia tidak ada a'yan, maka dia fasik. Walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia ulama sekalipun. Nabi dah sebut kan, akhir zaman ramai ulama yang fasik. Dia ada ilmu tetapi dia fasik. Contoh apa? Maksiat tak tinggal. Pasal apa? Iman itu hanya duduk di dalam buku dan dalam akal dia. Dia tak duduk di hati. Macam mana nak duduk di hati? Tasawuf tak belajar. Bila orang ajar tasawuf kata sesat, ambil. Ada ustaz sesat ni. Macam mana? Ilmu dah. Itu antara ilmu yang Allah Ta'ala tarik adalah ilmu tasawuf. Khusyuk dah. Bila tasawuf tak ada, tak dapat khusyuk semayang. Pasal apa kita tak berubah hati? Semayang dengan riak, semayang dengan ujub, sebagainya. Kan? Jauh lepas. Itulah bila dah cakap kita lah kan. Apa ada iman ma'ayan. Jadi itu dipanggil. Ada pun itu sekadar yang Allah Ta'ala beri pada kita atas dunia. Kalau lampu suluh tu dia panggil dia panggil tak berapa terang lagi, hingga ada keluar cahaya je. Itu dipanggil. Dia panggil ainul yaqin. Kalau dari sudut yakin, yang pertama ilmu yakin. Kita yakin dengan ilmu. Yang kedua dia panggil ainul yaqin. Yakin dengan mata hati. Kan? Baru kita yakin Allah melihat, Allah mengetahui, Allah apa. Masa tu takut nak buat maksiat. Maka ketika takut tu barulah datangnya la'allakum tattaqun tadi. Bila dah ada iman yang mantap tadi kan, barulah datang la'allakum tattaqun. Jadi nak mendapat iman tu dia kena nebah. Kena nebah. Kalau kebun semut ni kena buat jalan, kena nebah. Tak boleh biar semut. Tak heranlah baca Quran pun payah kan. Pasal apa? Pasal hati karat. Macam kereta lah. Kereta horsepower tinggi 3.0. Kereta tinggi 3.0 tapi tak lepas naik bukit. Pasal apa? Enjin karat. Enjin karat tak lepas naik bukit. Pasal itulah. Padahal keregat kuat. Kata ni body ni. Six pack. Gym tiap-tiap malam. Jogging, kayu psikol tiap-tiap malam. Tapi tak sampai kayu psikol ke masjid. Pasal apa? Hati karat. Horsepower rendah. Horsepower tinggi tapi enjin karat. 3.0 enjin tapi tak lepas naik bukit. Kan? Tak sempat semuka. Tengok baru nak mula baca Quran. Tak sempat semuka. Dah tidur atas rahal. Tapi kalau telefon boleh 2 jam, 3 jam. Update status lah, Facebook lah, YouTube lah, Twitter lah, boleh 2-3 jam. Kan? Masuk video dah, upload video lah, macam-macam. Sudah tak sedar pegang telefon dah 3 jam. Tapi beza dengan Quran. Pasal apa? Karat. Kan? Begitu. Itu Qadil Ghazali maksudnya ilmu Allah tahu sejak azali lagi. Dia tak macam kita kan, kita dapat CJ baru kita tahu. Kan? Dah ada ilmu pun lupa balik, esok tu nyanyuk pula. Dah lupa balik ilmu. Kan? Tak jumpa jalan balik. Start motor, pergi keluar, tak jumpa jalan balik. Dia orang tanya, ayah awak ni mana ni? Mana je ayah awak lepas kemari dah ni. Tak jumpa jalan balik, nyanyuk balik. Itu ilmu makhluk. Allah dah ilmu dia qidam dan baqa. Sedia kala dan kekal. Okey, lawannya jahil mengetahui dengan syak, zon ataupun mustahil semua sekali ni. Ini sifat makhluk lah, tahu dengan syak, zon ataupun waham. Ataupun langsung tak tahu. Maknanya kena belajar baru tahu. Lupa, macam kita lupa kan, macam
Kita lah sebelum ni kita tahu satu ilmu tu, lupa maksudnya lupa sungguh. Lupa sungguh, kena baca kitab balik baru ingat. Itu lupa makhluk. Nabi tidak lupa. Nabi ni harusnya, bila sebut Nabi ni harus bersifat makhluk, sifat manusia. Jadi lupa Nabi tu bukan maksud lupa. Ada orang dia kata Nabi ni lupa, Nabi buat silap. Itu tak betul tu. Nabi lupa. Nabi tak lupa. Dalam ingatan Nabi ingat satu perkara tu. Kalau Nabi lupa, lemah pada Nabi lah. Sebab tu dia panggil harus Nabi bersifat makhluk, sifat manusia. Kan harus saja. Jadi kalau kita kata wajib Nabi bersifat manusia, semua sifat manusia tu ada pada Nabi lah. Termasuk nipu, masuk lupa, masuk sifat-sifat keburukan. Tapi sebab tu harus Nabi bersifat dengan manusia. Kan? Lupa itu bukan maksud hilang tu daripada ingatan dia. Lupa kadang-kala ketika itu Nabi dekat sangat dengan Allah. Ketika itu Nabi muraqabah dia dekat dengan Allah. Kan? Dia punya makrifah dia sangat kuat pada Allah sehingga kan jadi lupa. Ada ketika macam tu. Dan ada ketika Nabi lupa ni dengan sebab dia panggil tasyrik. Tasyrik ni maksudnya peringatan bagi makhluk. Pendidikan bagi kita. Contohnya Nabi lupa rakaat sembahyang. Sekali itulah kita lupa semua. Tiap-tiap kali sembahyang 3 ke 4 mujur sembahyang jemaah. Itu pun lupa juga. Yang ingat apa? Yang pertama angkat takbir, yang kedua beri salam. Tengah-tengah tu ingat mana? Ingat kebun, ingat ke pasar, ingat ke macam-macam, ingat ke kerja, angkat takbir. Itulah kata mujur sembahyang jemaah kalau sembahyang seorang. Bila masa aku bagi salam. Tak sedar bagi salam tak sedar. Itu sembahyang seorang, itu kepentingan sembahyang jemaah. Walaupun kita lupa sekalipun, kita di sembahyang kita tu dikabur oleh imam kan. Jemaah dan fadilatnya banyak gitu berbanding dengan sembahyang seorang. Habis dia. Okey, firman Allah Taala wa huwal alimul hakim ni dipanggil dalil nakli lah, dalil Quran. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalil akal, Allah Maha mengetahui. Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak untuk menjadikan alam. Tetapi jika Allah jahil, mustahil alam ini akan dapat dijadikan oleh sesuatu yang jahil. Sedangkan tiada alam adalah mustahil sebab mata kepala kita sudah menyaksikan kewujudan alam. Yang demikian wajiblah Allah bersifat ilmu. Kan kita tengok masjid tu. Kita nampak pada masjid, apa kita bayar? Tukang masjid ni. Oh pandai tukang masjid, lawa masjid ni. Mesti tukang dia pandai. Mesti dah tukang ni nak buat masjid. Mesti tukang ni ada kudrat buat masjid. Kalau dia tak nak, tak jadi. Macam Pak Long lah. Pak Long kita kata kita nak buat surah yang tak pakai paku. Jadi tukang lama dia kena cari tukang lama, tukang baru tak reti. Surah yang tak pakai paku, pakai dia panggil apa? Pasak gitu je kan. Kalau nak buat surah, nak buat sebelah rumah kau surah. Maknanya yang tak pakai paku, pasak. Jadi yang retinya Pak Long seorang kan. Tapi Pak Long dah pencen lama dah. Tak tukang dah. Kita kata Pak Long, tolonglah buat surah, nak buat sebelah rumah tu, surah yang pakai pasak tak pakai paku. Pak Long kata boleh, kau ada lagi kederat tapi kau pencen lama dah, tak ambil dah rasanya. Agaknya jadi tak surah. Kalau Pak Long tak nak buat. Pak Long ada kederat lagi tapi Pak Long tak nak buat, jadi tak? Walaupun Pak Long ada ilmu, pandai buat surah, tapi Pak Long tak nak buat, tak jadilah. Maka tu dikata Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak untuk menjadikan alam. Tapi jika Allah jahil, makna kalau tak pandai buat surah, tak jadi buat surah. Jadi kalau Allah tak pandai alam, maka tak jadilah alam. Maka tak boleh kita kata alam tiada. Pasal apa? Alam dah ada. Itu dia panggil akal tadi. Akal menghukumkan adanya tukang buat alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bagus dah tu, iman secara tu tahan dah daripada tak ada langsung. Daripada tidak berdalil, panggil. Kita belajar ni untuk mendatangkan dalil. Walaupun kita dah Islam. Mana buat? Walaupun kita dah Islam, macam kita bawa kereta lah. Kita bawa kereta, pandai bawa kereta, pandai.
Start, masuk dalam kereta, pegang steering, tekan minyak. Boleh sampai Kuala Lumpur tak? Boleh sampai, tapi silap-silap gaya tak sampai. Pasal apa tak tahu undang-undang jalan raya. Habis tu orang double line dia potong juga. Akhir sekali accident. Tak sempat sampai Kuala Lumpur, sampai mana? Sampai Bukit Genting. Masuk dalam gaung Bukit Genting. Pasal apa? Tak ada ilmu, tak belajar undang-undang jalan raya. Walaupun dah pandai bawa kereta. Pandai dah. Cikgu mandu kata pandai dah. Curi kereta, masa ayah tak ada rumah, curi kunci kereta. Curi-curi belajar. Lama-lama pandai bawa kereta. Lesen tak ada lagi. Macam tu lah. Macam tu kita belajar. Kau Islam dah. Kau anak orang Islam. Mak kau Islam, ayah kau Islam. Jadi kau Islam lah. Dia panggil Islam baku, Islam keturunan. Tapi kalau tak belajar, tak berdalil. Dia panggil iman taklid. Iman ikut-ikut dia panggil. Kalau bawa kereta ni, ikut-ikut orang je bawa. Berak kereta. Tapi undang-undang tak kerti. Macam itulah belajar kan? Jadi ulama kata belajar akidah ni wajib. Kan? Untuk mendatangkan dalil. Bila tak ada dalil, akidah dia ikut-ikutan. Tak heran lah ikut-ikut tu banyaklah isu murtad lah bagai. Kecoh lah bila keluar isu murtad, kecoh lah. Mamat sekian murtad bercinta dengan orang India. Agama Hindu, murtad. Kecoh lah satu Malaysia pasal pun viral kan. Kalau tak viral tak kecoh. Bila viral tu semua orang nak cakap. Pihak berkuasa agama pun kena bercakap. Kalau tak bercakap orang kapok. Pihak berkuasa agama tak buat kerja. Kena bercakap. Viral. Pasal viral. Kan? Jadi sebenarnya bukan isu itu. Isunya adalah iman taklid. Iman ikut-ikut tanpa berdalil. Tak belajar. Istilah ataupun erti kata lain tak lepas fardu ain. Kan? Belajar ilmu fardu kifayah dulu. Kecil-kecil belajar apa? Belajar matematik, belajar sains dulu. Tapi mengenal Allah tidak dididik dengan kenal Allah Subhanahu wa taala kan. Duduk dalam keluarga yang tidak ada didikan agama. Mak ayah baik bukan tak baik, hidup normal. Tapi sebenarnya kalau tak ada didikan agama tidak normal. Kalau dah tak ada didikan agama memang tak normal lah. Ya, maknanya mak ayah tak didik anak dengan agama, anak pun tidak dididik dengan agama. Adalah sikit-sikit belajar kafar, adalah sikit-sikit belah-belah petang. Itu pun sekolah wajib kan kena kafar contohlah. Tak tahu wajib ke tak mesti kafar. Jadi kena kemudian dah habis dah. Dah belajar duduk di sekolah rendah belajar kafar. Tapi belajar budak sekolah rendah tahulah. Kemudian masuk sekolah menengah. Kalau masuk sekolah agama, alhamdulillah kan. Kalau masuk sekolah menengah, maka adalah duduk di asrama pula ada guru Quran, ada. Tapi seorang guru Quran anak murid beratus. Masa 2 jam sehari bila nak betulkan Fatihah, nak betulkan Quran, fardu ain lagi, mengenal Allah lagi pula jauhnya. Akhir sekali ustaz kata baca semua sekali. Akhir sekali jadi macam katok dalam kubang. Katok lepas hujan. Baca ramai. Bila masa nak betul? Kan? Habislah tempoh itu dalam masa 6 tahun sekolah menengah sampai form 6. Lower siap dan sebagainya kan. Nak atas nak bawah. Jadi lepas pada tu sama belajar universiti, tak belajar bidang agama, belajar bidang lain juga. Dalam keadaan bawa iman taklid tadi. Tak lepas fardu ain. Jadi tak heranlah bila keluar lahirlah satu generasi yang akidahnya kan. Jadi bila timbul Covid, tentang Covid ni ramailah macam-macam lah. Itu timbulnya macam-macam bila tentang Covid ni. Ada yang kata gini kan. Jadi dengan sebab Covid ni tuan, kita boleh syahadah kita boleh boleh gugur. Kalau kita tak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia meletakkan yang mematikan itu, punca pada mematikan itu Covid. Kan? Jadi kita tak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Covid ada ke Covid tak ada ke, kita tetap mati. Dan Covid itu asbab pada kematian, asbab musabab, sebab kepada kematian. Semua punca boleh sebab mati. Tapi kita letakkan keyakinan pada
pada perkara tu boleh mematikan, itu salah. Ada pun ikhtiar untuk mengelak mudarat, mengelak penyakit, itu kita kena buat ikhtiar. Tetapi hati kita kena serah hakikat yang sebenar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada yang kata makhluk lah, ini kerja buat Yahudi lah, ini punca pada Yahudi lah. Ni Yahudi musuh-musuh Islam yang buat ni untuk merosakkan umat Islam. Tuan-tuan tak payah tunggu Covid nanti, hari-hari musuh-musuh Islam 24 jam sehari semalam buat kerja untuk memusnahkan iman umat Islam. Dalil apa? Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah redha kepada kamu. Itu kerja dia. Tak apalah kerja dia. Kan? Dia dah buat kerja dia, kita buat kerja kita. Apa kerja kita? Kerja kita apa? Sepatutnya kita kena ramaikan, penuhkan, imarahkan masjid. Kan? Imarahkan majlis ilmu. Imarah apa ni? Banyakkan dan sebagainya. Kan? Maknanya jangan kita jadi dengan sebab tadi tak payah tunggu Covid. Dengan sebab contoh sebab TV tak datang. Sebab main game malam tadi tak sedar subuh umpamanya. Main PUBG. Jadi PUBG dah berjaya. PUBG dah berjaya menguasai generasi muda sekarang. Jadi sebab PUBG lupa pada sembahyang, lupa pada Quran. Itu Yahudi lah. Tak payah tunggu Covid. Ini kan sampai Covid kata ini sekian-sekian lah. Masa menteri-menteri kena apa tu itu? Kena suntik tu kan. Ngapa nurse tutup mulut? Ini mesti ada maksud simbol dia. Nurse tutup mulut. Kenapa? Macam-macam lah. Ada orang teori konspirasi. Dia yang sebut teori tu. Dia sendiri pun tak datang masjid. Cerita tentang teori konspirasi duduk di kedai kopi. Masjid tak sampai juga. Kan? Dulu kan masa masjid tutup kan? Masa masjid tutup. Dia ada orang marah. Kenapa masjid tutup ni? Ini Yahudi punya kerja kan? Bila masjid dah buka, dia pun tak sampai ke masjid. Dia pun tak datang. Muka dia tak nampak. Jadi ini berbeza dengan orang yang kita dengan ilmu kan. Kita tak datang dengan sebab mudarat, ada sebab. Kan? Kita datang dengan ilmu. Mana kita tenang. Orang ada ilmu. Tambah-tambah lebih yang penting lagi iaitu ilmu akidah ini ya. Penting. InsyaAllah Jadi saya rasa cukup sekadar itulah untuk pagi ni. Jadi ilmu ni salah satu daripada apa ni dia panggil sifat ma'ani ya. Ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Nantilah kita akan akan sambung lagi pada akan datang. Ada soalan tak? Ada. Kita mati. Kita tiada. Mati itu tiada. Kita hidup pun hidup yang bersifat mati. Akan datang kita akan belajar sifat hayat. Hidup manusia ni hidup dengan roh, hidup dengan jasad, hidup dengan makan minum, hidup dengan oksigen. Hakikatnya kita hidup ke kita mati? Roh siapa punya? Allah punya. Oksigen siapa punya? Allah punya. Jasad siapa punya? Allah punya. Dah mana hak kita punya? Sebenarnya kita hidup yang bersifat mati. Jadi orang hari ni dia tak dapat beza hidup dia dengan hidup Allah. Pasal itu dia hidup menungkat langit. Panjang angan. Nyimpan duit untuk hari tu. Tak salah merancang tapi jangan panjang angan-angan. Orang kata belanja jangan boros, tetapi jangan kedekut tapi jangan boros. Orang sekali nak duduk tengah-tengah. Kedekut jangan sangat, tapi jangan terlampau boros, kena sediakan untuk apa ni persediaan diri sendiri juga, keperluan diri sendiri. Begitu kan? Jadi yang kalau ada 3 amalan boleh panjang umur tu. Yang panjang umur tu ada juga kata. Ada tempoh ke ada pada kisah-kisah yang Itu harus bagi Allah. Terpulang Allah nak bagi macam mana pun. Tapi maksudnya kalau berubah tu maksudnya bukan keputusan Allah berubah. Itu maksud tadi.
Dia ada takdir yang tetap, takdir yang tidak tetap, takdir yang boleh berubah. Jadi berubah tu pun sendiri dalam ilmu Allah sejak azali. Sejak azali ilmu Allah maknanya tidak berubah. Ya. Itu dia panggil mentauhidkan Allah dari sudut sifat-sifat Allah. Kan kita sifat wahdaniyah kan? Sifat mana esa. Allah ni esa pada zat dia satu saja. Tidak syirik, tidak ada berbilang-bilang Allah. Zatnya satu saja. Yang kedua, mengesakan Allah pada satu sifat. Allah kodratnya ada satu saja, esa. Iradatnya ada satu saja, esa. Kalamnya ada satu saja, esa. Kodrat dia hanya esa saja. Walaupun kita nampak kerja buat Allah banyak. Contoh pada 7 lebih 7.30. Berapa orang yang mati pukul 7.30 ni? Seluruh dunia. Kena tanya WHO lah. Berapa orang yang mati? Dan berapa orang yang hidup pada 7.30 ni? Adakah itu kerja Allah? Kerja Allah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Banyak dah kerja Allah. Jadi kalau merujuk kepada banyak tu, maksudnya banyaklah kudrat Allah. Sebenarnya kudrat Allah satu saja. Jadi yang mematikan itu malaikat Israel kan, yang mencabut nyawa malaikat Israel, dan bala tentera malaikat Israel yang mencabut nyawa. Tapi hakikatnya semua adalah atas kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sama masuk macam ilmu tadi. Ilmu walaupun banyak ilmu Allah tahu, tapi ilmu Allah saja. Kalam Allah, kalam Allah nanti akan sampai sifat kalam. Kalam Allah Taala tu saja. Kalam nafsi bagi. Maknanya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi. Walaupun Quran tu banyak 6236 ayat, tetapi kalam Allah saja. Ada ke soalan? Dunia ni setiap negara lain dia punya bahasa. Lain ni bahasa. Okey. Allah Ta'ala itu macam mana? Semua faham. Semua faham. Kawan-kawan. Ilmu Allah. Faham bahasa. Allah yang buat, Allah faham lah. Allah yang buat, Allah faham. Okay. Itulah hikmah Allah jadikan berbilang-bilang. Itu kan Allah kata berbilang, aku jadikan kamu daripada wanita, lelaki dan perempuan kan, berbilang-bilang bangsa supaya kamu berkenal-kenalan di antara kamu kan. Jadi maknanya semua tu dalam ilmu Allah lah. Ada hikmah dia, Allah jadi begitu. Ada orang bangsa ini kan. Tapi maknanya Allah tahulah. Maha mengetahui, itu sebut maha mengetahui. Wallahualam, cukup sepada itu. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita sempat sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak ini mendapat kebaikan, yang mana dalam tu kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita mendapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa penting tadi, kesimpulannya kita kena buat persediaan awal lah. Sebelum kita menghadapi Ramadan ni, kena siap sedia. Siap sedia. Jadi sahabat Nabi dan sahabat dah bersiap sedia, dan Nabi sahabat bergembira dalam menghadapi Ramadan. Siapa dia dah awal dah. Sabda Rasulullah SAW tadi, doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi maknanya kita dah buat persediaan, sahabat dah buat persediaan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Kena ingat itu. Kadang-kadang kita tak faham. Bulan Ramadan sahaja kita banyak sedekah, bulan lain tak sedekah dah. Bulan Ramadan sahaja kita baca Quran, bulan lain Quran duduk dalam almari. Jadi bulan Ramadan bulan memperbanyakkan baca Quran. Maksud bulan lain dah banyak, bulan Ramadan lagi banyak. Bulan lain sedekah dah banyak dah, tapi masuk bulan Ramadan lagi banyak sedekah. Itu maksudnya.
Dan ada disebut ulama-ulama dulu, ada di kalangan mereka tu meninggal membaca kitab masing-masing. Maksudnya membaca kitab ilmu, menumpukan kepada pembacaan Al-Quran dalam tempoh 30 hari Ramadan tu kan. Habis. Wallahu a'lam. Kita tangguh pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.